Bersama saya Rusli Iraza dan inilah berita utama malam ini. Menurut SCDF, jumlah kebakaran libatkan alat mobiliti aktif merosot hampir 27% kepada 49 kes tahun lalu. Segmen dari berita paparkan ramalan akar ekonomi bagi Belanjan 2026 yang akan dibentangkan PM Wong esok. Dapat Bandung Nabi Hakim bawakan sekitar kemeriahan Bazar Kampung Gelam yang bermula hari ini. Salam sejahtera. Jumlah kes kebakaran melibatkan alat mobiliti aktif merosot hampir 27% tahun lalu. Menurut perangkaan terbaru Pasukan Pertahanan Awam Singapura SCDF, terdapat 49 kejadian kebakaran lalu berbanding 67 pada 2024. Ini termasuk basikal elektrik, alat mobiliti atau serta alat bantuan lain. Selain itu dilakukan oleh penyiapan melibatkan elektrik sebanyak 61%, namun kebakaran melibatkan di mening sebanyak 20%. Walaupun kes keseluruhan bagi alat semacam merosot, satu terhati. Ini memandang kebakaran ini utamanya di rumah, merebak pantas dalam ruang yang Secara keseluruhan jumlah kebakaran meningkat sekitar 3% tahun lalu kepada lebih 2,000 kes. Ini terutama kebakaran di kawasan kediaman dan bukan kediaman menyebabkan 94 kecederaan dan 6 kematian. Kebakaran di kawasan kediaman meningkat hampir 9% kepada lebih 1,000 kes. Aktiviti memasak tanpa diawasi serta kerosakan pada wayar atau perkakas elektrik merupakan dua punca utama kebakaran. Sementara itu, panggilan bagi khidmat perubatan kecemasan EMS turun meningkat tahun lalu. SCDF menerima panggilan untuk lebih 257,000 kes, iaitu hampir 5% lebih tinggi berbanding 2024. Hampir separuh daripadanya warga emas berusia 65 tahun dan ke atas. Pihak berkuasa jangkakan jumlah tersebut akan terus meningkat sedang penduduk setempat semakin menua. Dalam pada itu, lebih ramai orang awam tampil menghulurkan bantuan di masa-masa kecemasan. Bantuan segera yang dihulurkan responder awal masyarakat dalam kes serangan jantung dan kebakaran kecil meningkat daripada sekitar 50% pada 2024 kepada sekitar 72% tahun lalu. Menurut perangkaan terbaru, pendaftaran bagi aplikasi MyResponder SCDF turut melonjak dengan lebih 47,000 sukarelawan baru pada 2025. Lebih 250,000 anggota responder awal masyarakat CFR kini berdaftar. Setakat penghujung November lalu, 160 kes serangan jantung berjaya diselamatkan oleh wira-wira masyarakat menerusi aplikasi tersebut. SCDF bertujuan meningkatkan lagi jumlah responder awal masyarakat kepada sekitar 1 juta atau 20% daripada jumlah penduduk serta menempatkan satu defibrillator luaran automatik AED dalam jarak 250 meter daripada setiap kawasan perumahan. Sebuah buku baru dilancarkan ini mengupas cabaran utama yang menghambat sektor khidmat sosial yang semakin berkembang serta bagaimana untuk meningkatkan penyediaan khidmat. Disunting oleh Perintis Khidmat Sosial dan mantan ahli politik Dr. S. Vasu, buku tersebut memberi tumpuan kepada topik seperti perubahan organisasi dan pengurusan keuangan. Turut dikumpulkan adalah pandangan para pengamal khidmat sosial dan pemimpin serantau tentang bagaimana menyediakan khidmat sosial yang berjimatkan pos serta bertanggungjawab. Menurut Dr. Vasu, sedang keperluan sosial berkembang dan sumber semakin terhad, badan-badan sosial perlu memastikan pelbagai khidmat yang ditawarkan kekal relevan dan memanfaatkan golongan yang disasarkan. Salah satu cara adalah pembaruan kepimpinan iaitu antara tema penting buku baru itu. Perdana Menteri Lawrence Wong akan membentangkan Belanjawan 2026 di Parlimen pada jam 3.30 petang esok. Dalam satu video yang dibuat naik ke saluran YouTube beliau, PM Wong yang turut menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Keuangan berkata, Belanjawan tahun ini akan cuba menangani kebimbangan berkaitan pekerjaan di tengah-tengah perubahan pesat teknologi serta persekitaran global yang tidak menentu. Ini meskipun negara mencatat prestasi ekonomi serta pasaran tenaga kerja yang kukuh tahun lalu. Beliau memberi jaminan pemerintah akan terus membantu rakyat untuk meningkatkan kemahiran agar bersedia bagi perubahan dan peranan baru yang akan terbentuk. The government will do more to support Singaporeans in navigating these changes,
and that includes helping you manage job transitions, equipping you with relevant skills to stay competitive, and ensuring that all Singaporeans are able to secure good jobs with rising incomes. Dan saudara, segmen analisis berita selepas ini paparkan ramalan pakar ekonomi bagi belanjawan 2026 esok. Apakah antara tumpuan kali ini sedang Singapura menghadapi cabaran perkembangan pesat teknologi serta pergolakan geopolitik? Kupasannya selepas ini. Bertemu kembali. Saudara, menjelangnya bulan Ramadan minggu depan, beberapa bazar sekitar Singapura sudah mula rancak dengan pelbagai persiapan. Antaranya, bazar di Kampung Glam yang bermula hari ini selama 33 hari. Wartawan Nur Helmi Hakim di sana untuk menikmati suasana dan membawakan laporan berikut. Hari pertama di Gemilang Kampung Glam ini, suasananya memang agak meriah. Ya, di belakang saya ini ada deretan gerai yang sudah mula menjual pelbagai juadah. Yang tradisional ada, yang moden pun ada. Ya, dan saya dapat lihat juga mungkin sekitar 80% gerai yang sudah beroperasi. Bakinya pula masih belum buka, ataupun ada yang mungkin sudah buka gerai tetapi masih lagi bersiap-siap. Ya, para peniaga juga sibuk menghias gerai lah. Saya lihat ya, juga ada yang mungkin masih memasang tiang-tiang ataupun tempat menyimpan barang-barang. Dan saudara juga sudah berada di sini sejak jam sekitar 5 petang tadi, dan suasananya memang sekarang memang jauh beza daripada waktu tadi ya. Pada waktu malam ini orang ramai sudah mula perlahan-perlahan membanjiri kawasan ini, dan kelihatan juga keluarga yang membawa anak-anak kecil, kumpulan anak muda yang datang bersama rakan-rakan, dan juga para pelancong yang tidak mahu melepaskan peluang yang merasai pengalaman bazar Ramadan di kawasan bersejarah ini. Dan saya sempat bertanyakan tentang jangkaan mereka untuk bazar di Kampung Glam ini. I think for us is more of exclusivity to start off, and untuk tarik kita punya usual customers lah, and also to make full use of kita punya time dekat sini to fully push kita punya profit and sales lah. Kenapa kita buka siang, so lebih kepada try and error, so mana yang salah kita boleh betulkan siang. Dapat rasa suasana Ramadan Bazaar kat sini ya. Because once Ramadan starts, I think I'm quite busy with rushing, go for Chawai and all that. So normally I don't have much time for bazaar lah. So that's why. Selalunya beli sini air katira, burger ramli, atau sekarang trend dia ada taku kan, taku smash taku gitu. So nak jalan tengok ada makanan-makanan gitu lah. Mesti kalau pergi hari Sabtu dan Ahad, selalunya ramai orang, susah nak jalan. Kalau nak queue untuk makanan pun berjam lah. Memandangkan ini juga baru hari pertama, jadi para pengunjung yang ditemui masih mengambil kesempatan untuk meninjau terlebih dahulu apa yang ditawarkan tahun ini. Dan bagi para penjual pula, mereka berharap agar lebih ramai yang akan membanjiri kawasan ini pada hujung minggu nanti sebelum Ramadan bermula. Ya, dan pelbagai program juga disusun bagi menarik pengunjung ke bazar ini. Jadi kawasan ini dijangka akan bertambah lebih meriah untuk hari-hari mendatang. Dan sekian saja dari saya di Kampung Glam. Kembali ke studio bersama anda, Rosli. Baik, terima kasih Hakim. Saudara, Majlis Sugama Islam Singapura MUIS menyatakan hartanah wakaf kendaliannya disewakan pada kadar pasaran untuk menjana pendapatan yang mampan bagi pihak penerima manfaatnya seperti masjid, madrasah dan badan amal. Di bawah Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam atau AMLA, MUIS wajib menguruskan aset tersebut mengikut hasrat pewakaf. Lantas mengenakan sewa di bawah harga pasaran boleh merugikan para penerima manfaatnya. Penjelasan MUIS itu menyusuli soalan-soalan di Parlimen minggu lalu mengenai amalan penyewaan di kawasan warisan seperti Kampung Glam. Bagi aset wakaf di sana, MUIS bekerjasama dengan agensi-agensi berkaitan untuk menyelenggara aset wakaf sambil memastikan penyewa sesuai dengan identiti daerah itu.
Saudara, Singapura dikatakan mula melangkah masuk ke era masyarakat lampau usia atau super aged tahun ini dengan satu daripada setiap 5 rakyat berusia 65 tahun dan ke atas. Dan menjelang 2030, perangkaan itu dijangka meningkat kepada 1 bagi setiap 4 penduduk di sini. Belanjawan pada tahun-tahun lalu sudah pun mempersiapkan Singapura bagi peralihan demokrasi tersebut. Namun, sejauh manakah ia akan menjadi tumpuan dalam belanjawan 2026 yang akan dibentangkan esok? Pengamat ekonomi Mapan Satyandi Supaat berkongsi pandangan beliau. Jika kita lihat 5-10 bajet yang lalu semenjak 2016, kebanyakannya ada satu sistem offset untuk menangani peningkatan kos sara hidup yang semakin meningkatlah. Umpamanya pada tahun 2023 kita ada 3 bilion enhancement kepada assurance package, dan baru semenjak 5 tahun yang lalu CDC voucher yang saya rasa semua sudah tahu, dan juga USAVE dan MediSave komponen. Tapi untuk jangka masa panjang seperti penuaan, penjagaan healthcare, dan juga adequacy pensaraan, itu semua saya rasa perlu ditangani dalam jangka masa panjang. Sejak sedekat lalu, perbelanjaan bagi pembangunan sosial terus meningkat daripada sekitar 31 bilion dolar pada 2015 kepada anggaran lebih 61 bilion dolar tahun lalu. Bagi tempoh 3 tahun lalu, ia membentuk sekitar separuh daripada keseluruhan perbelanjaan negara. Dari jumlah itu, Kementerian Kesihatan menerima peruntukan perbelanjaan yang terbesar dengan anggaran hampir 21 bilion dolar tahun lalu. Dari segi asurans untuk lebih peningkatan kepada penjagaan kesihatan atau healthcare, dan juga lagi satu pilar saya rasa adalah adequacy retirement lah, pensaraan yang mencukupi. Saya rasa ini penting kerana pertolongan untuk warga senja, warga usia older age support itu akan menjadi satu pilar bajet kerana demografis kita, penuaan kita semakin mendadak, kita tidak mempunyai bayi-bayi yang mencukupi atau fertility rate TFR kita telah menurun. Dari isu penduduk yang semakin menua, pemerintah sudah pun melancarkan pelbagai inisiatif, termasuk Program Nasional Sihat Menua demi menyokong warga emas tinggal secara aktif dalam masyarakat. Lantas Belanjawan 2024 memperuntukkan 3,5 bilion dolar bagi usaha itu sepanjang sedekad akan datang. Ini termasuk mempertingkat pusat-pusat penuaan aktif agar menjadi lebih mesra warga emas dan mengukuhkan khidmat jagaan masyarakat. Pemerintah juga meningkatkan sokongan persaraan bagi warga emas, sesuatu yang Encik Saktiandi berharap dapat menjadi teras penting dalam belanjawan kali ini. Bagaimana kita dapat meningkatkan juga persaraan, akaun persaraan kita buat masa akan datang untuk anak-anak muda kita, jadi mereka mempunyai runway yang lebih panjang. Dengan kenaikan inflasi dan kos kehidupan, bagaimana retirement adequacy ini akan mencukupi untuk warga Singapura pada masa akan datang. Jadi saya rasa ini adalah satu faktor penting, satu pilar yang penting saya rasa di dalam bajet. Encik Saktiandi menarik perhatian bahawa belanjawan kali ini adalah yang pertama di bawah penggal baru pemerintah. Maka itu adalah penting untuk memberi tumpuan kepada keperluan jangka panjang Singapura. Oleh itu, usaha meningkatkan produktiviti pekerja dan daya tahan syarikat perlu turut diberi perhatian serius. Saya harap akan ada seakan pertolongan untuk mereka menangani kos bisnes mereka melalui program-program atau program baru. Umpamanya job support scheme yang kita lihat pada bajet-bajet lalu, dan juga progressive wage credit scheme, sama ada ini akan diberi lebih perhatian untuk menolong firma-firma adjust kepada isu-isu struktural di dalam pekerjaan dalam labour market. Tentang sejauh mana sokongan seumpama itu mencukupi sedang Singapura beralih kepada ekonomi yang dipacu AI, Encik Saktiandi berpandangan dasar-dasar pemerintah sedia ada perlu terus diperhalusi.
Saudara, penyanyi tempatan Shazza dinobatkan sebagai juara berani lakon pertandingan mencukil bakat lakonan baru yang disiarkan di Suria. Shazza berkongsi pengalaman dan rancangan beliau seterusnya. Masih lagi bersama berita. Saudara, penyanyi tempatan Shazza dinobatkan sebagai juara berani lakon sebuah pertandingan pencarian bakat lakonan baru yang disiarkan di saluran Mediacorp Suria. Shazza berjaya mengatasi 5 finalis lain selepas berjaya menampilkan persembahan penuh penghayatan di peringkat akhir pertandingan itu malam semalam. Beginilah reaksi Shazza sejurus diumumkan sebagai juara berani lakon sebuah pertandingan pencarian bakat lakonan baru yang mencungkil potensi pelakon-pelakon muda tempatan. Sepanjang 9 minggu pertandingan, sekitar 30 peserta dari pelbagai latar belakang diuji dengan cabaran lakonan penuh kejutan dan elemen luar jangkaan diinspirasikan daripada konsep berani nyanyi. Bagi Sharifah Amina Abdul Sharif atau Shazza, kemenangan ini cukup manis, lebih-lebih lagi apabila bahasa Melayu bukan bahasa pertama beliau. Namun ia bukan penghalang untuk beliau menyerlah dan membuktikan kebolehan sebagai seorang pelakon serba boleh. Cabaran yang terbesar untuk saya sepanjang pertandingan ini is probably trying to be lebih fasih dalam bahasa Melayu saya. Tapi saya dengar daripada Najib and the other crew that it has improved sikit. Dalam satu pusingan, Shazza berlakon bersama pelakon Aryati Taib Papar mempamerkan konflik dalaman penuh air mata dan kemarahan yang meninggalkan kesan mendalam. Sememangnya bakat-bakat di Singapura memang tidak boleh dinafikan, dari segi apa saja platformnya, nyanyian atau lakonan. Jadi di sini saya rasa ia akan menjadi amat-amat menarik untuk saya di Singapura untuk menonton dan menjadi juri untuk melihat personality yang tidak mempunyai latar belakang lakonan. Selain itu, Shazza turut terlibat dalam sebuah sketsa lakonan bersama Sharifah Amani, satu persembahan yang sekali lagi menyentuh hati para juri. Apa yang penting bagi saya adalah dedication, kasih sayang dan komitmen kepada naskah, kesenian dan diri sendiri. You're doing what you love. Persoalannya kini, adakah Shazza akan meneruskan perjalanan ini dan bergiat aktif dalam bidang lakonan secara profesional? Kalau ada offers untuk saya untuk cuba berlakon di luar experience ni pun, I will happily try and do my best at it. Cinta yang aku. Kesemua episod Berani Lakon boleh ditonton di MeWatch dan YouTube Mediacorp Entertainment. Saudara, Singapura sedang menghadapi cabaran masyarakat yang semakin menua. Sakit lutut merupakan masalah kesihatan yang sering dihadapi terutamanya dalam kalangan warga emas sehingga ada yang memerlukan pembedahan penggantian lutut. Teknik pembedahan terkini yang diperkenalkan oleh Hospital Alexandra mengurangkan jumlah sayatan atau incision pada lutut daripada 5 kepada 1 sayatan kecil sahaja. Hospital itu telah mencipta jig panduan pin intrasayatan yang membolehkan semua pin dipasang melalui satu sayatan yang sama supaya ia lebih tepat dan konsisten serta mengurangkan risiko jangkitan kuman sewaktu pembedahan. Selalunya, pembedahan robotik perlu 5 incision halus di kaki. Teknik baru ini hanya perlukan 1 incision halus sahaja yang akan kurangkan rasa sakit. Biasanya, lubang yang disebabkan pin semasa pembedahan robotik akan lemahkan tulang. Dengan kaedah baru saya, pin diletak di bahagian strategik di kaki. Kajian menunjukkan kaedah ini mampu menguatkan tulang sehingga mencapai tahap 150%. Saudara, isu sakit lutut dan pembedahan penggantian lutut akan disorot detik selepas berita malam ini. Dan dengan laporan itu tadi, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.